mata. Ayo kita hormati lagu negaraku di bulan kemerdekaan ini. Zain dan juga Esteban Andres Selari menyenaraikan kesebelasan terbaik masing-masing untuk menghadapi perlawanan yang begitu penting ini. 9 hari bulan April 2023 di SSI untuk perlawanan yang ke-52 yang menyaksikan JDT mengamuk dengan kemenangan setengah dozin 6-0 yang disaksikan kira-kira 14,000 orang penonton. Jaringan daripada Forestieri, Feroz Barudin, Bonaribas Bergson, Arif Aiman dan juga Leandro Velasquez. Dan hari ini untuk kita menyaksikan ada sedikit perubahan. Kita bermula dengan Kedah terlebih dahulu. Ifwat Akmal, Cik Kasim yang bermain ketika bertemu dengan Pulau Pinang dikekalkan selaku penjaga gol. Dengan ketiadaan Arif Farhan diisi di sini oleh Azrin Afiq Rusmini, pemain yang masih lagi pada kategori bawah 23 tahun, pemain remaja negara. Efedayo dipilih untuk mengemudi barisan hadapan berbanding Jonathan Balotelli. Amir Bek Jorabaev diketepikan, yang menjadi pilihan Nafuzi Zain untuk mengendalikan bahagian tengah adalah Amirul Hisham Awang Kecil. Pengadil yang bertugas saudara Hasrul Muhammad Amir yang memang tidak asing lagi untuk mengendalikan perlawanan-perlawanan membabitkan Kedah dan juga JDT sendiri. Dibantu oleh saudara Arif Syamil, Muhammad Farhan Aziz, sementara Muhammad Faizuddin Ismail selaku pegawai keempat. Jadi Ahmad kembali dalam first 11 untuk bersama-sama dengan Feroz Barudin. Yang lainnya sekejap lagi. Kita perhatikan kepada lapangan duit untuk menentukan sepak bola dan juga untuk kedudukan padang. Rumus yang mengatakan Jody Ahmad akan berkelana ke Eropah masih lagi diperkatakan, tetapi dengan kedudukan dan juga undian yang sudah pun disahkan, JDT akan bermain di ACL menentang dua pasukan dari Asia Timur dan juga dari Pathum United Thailand, akan menjadikan kedudukan Jody Ahmad sebesarlah untuk meninggalkan pasukan ini. Saudari Siti Nur Syam Osman dari unit retail negeri Kedah Perlis, dia telah pun berkhidmat dengan Pos Malaysia untuk tahun yang ke-19, membawa bola perlawanan. Itulah penghormatan kepada anggota Pos Malaysia, salah satu penaja dalam pertandingan ini. Syihan masih lagi sebagai penjaga gol. Yang menariknya Takahiro Kunimoto, penjaring 2 gol ketika bermain dalam saingan Piala Malaysia, akan melakukan debutnya dalam saingan Liga pula kali ini bersama-sama dengan Hong Wan, Wan Muniz, Heberty, Bergson dan juga Arif Aiman di bahagian hadapan. Feroz Kobinong dan juga Matt Davis selain daripada Syihan untuk mengemudi barisan bawah. Dia ingin menyamai pencapaian Hector Bidoglio,
ataupun Benjamin Mora ataupun Alexis Moraes dan juga Raul Longki serta Mario Gomez untuk membawa menjulang kejayaan Liga bagi JDT. Itulah dia Esteban Solari. Saya ditemani oleh Said Ani Sadusen untuk perlawanan pada malam ini di Alusda. Perlawanan yang kita nanti-nantikan dimulakan di sini oleh pasukan pelawan Berarti penyerang yang sudah pun menjadi bualan mulut dan juga ikawan buruk kepada barisan pertahanan bermula di bahagian tengah ketika ini mendapat peluang yang kedua di sini. Percubaan pertama yang dilakukan oleh Wan Muniz. Sanani, silakan. Ya, JDT tidak menunggu lama untuk melepaskan percubaan yang pertama. Itu sudah pun menunjukkan niat mereka untuk mendapatkan gol awal, di mana Kedah yang mempunyai form yang baik ketika ini seperti yang anda katakan 5 kemenangan berturut-turut. Tapi walaupun kemenangan mereka dengan Perak, mereka terkeluar daripada Piala Malaysia. Jadi mereka hanya mempunyai Liga Super dan juga Challenge Cup. Dan Challenge Cup yang mana mereka telah diundi bertemu dengan Kuching FC. Kedua-dua jurulatih pre-match conference telah mengatakan hasrat masing-masing untuk menurunkan pasukan terkuat dan juga dengan taktik yang tersendiri. So kita tunggulah apa yang bakal berlaku. Saya yakin Nafuzi Zain mahu melihat anak-anak buahnya menjadi pasukan pertama pada musim ini yang berjaya mencuri mata, sebab dia pernah melakukannya bersama-sama dengan pasukan Terengganu. Sementara Solari pula akan memastikan dia akan menjadi jurulatih pertama untuk membawa JDT mengharungi semua perlawanan tanpa sebarang kekalahan. Hidalgo dikasari di situ sedikit oleh Kunimoto. Pandangan anda tentang Kunimoto, perlawanan yang keduanya untuk JDT musim ini? Ya, satu impak yang begitu besar dalam perlawanan pertama menentang Kelantan. Dan apabila saya lihat video-video beliau apabila bermain dalam Liga Portugal, berjaya dipintas keluar oleh Kodiaman Soriani. Ya, apabila lihat dia dalam Liga Portugal, dia seorang pemain yang sangat aktif, mobile, mempunyai skill, mempunyai sentuhan jaringan seperti kita lihat dua jaringan menentang Kelantan. Arif Saiman asap di situ oleh Azrin Afiq. Dia meninggalkan Selangor untuk ke utara tanah air. Rempohan yang agak keras dilakukan di situ oleh Wan Muniz, terus diberikan amaran lisan. Sudah pasti tindakan seperti itu akan menjadikan beliau very unpopular di Darul Aman malam ini, Andi. Ya, misalnya tackle yang pertama sudah nampak seperti ada sedikit lagi sentuhan selepas itu. Moses Satade, pemain yang menjadikan gol kemenangan di Stadium Bandaraya, katanya tidak sabar untuk berdepan dengan JDT. Nah, peluang terhidang untuk pemain tengah dari Nigeria ini. Ifedayo menjadi tumpuan untuk jaringan. Akmal, tolakan yang dilakukan oleh ATD. Terlalu banyak free kick yang diberikan dalam tempoh 2 minit ketika ini permainan. Dan apabila menentang JDT, anda mahu cuba menenjakkan momentum mereka, tidak mahu membenarkan mereka settle down dengan pantas. Dan antara cara untuk menghentikan momentum mereka adalah untuk menghentikan permainan. Dan itulah salah satu sebab mempunyai beberapa foul di awal permainan ini. Muniz boleh tidak mahu hilang bola dalam keadaan seperti itu, di mana Moses Satede sentiasa saja mengikuti pergerakan dilakukan oleh Wan Muniz. Saya percaya saudara Hasrul Amir mempunyai tugas berat pada malam ini. Dia akan menjadi pegawai yang paling sibuk. Pantas diambil untuk lontaran ke dalam.
Setakat 4 minit setengah belum ada sentuhan dari Bergson. Boyan Seger kena cool down. Tak perlu untuk melakukan bantahan demi bantahan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan kuning yang sia-sia. Seperti Fernandes. Wan Muniz. Tandukan pertama yang dilakukan dalam perlawanan ini oleh Bergson. Sentuhan pertamanya juga. Ifwat menampak bola, tetapi telah pun offside menurut pandangan saudara Farhan Aziz. Tapi cross itu dapat melihat kedudukan Bergson yang tidak dikawal. Dia mungkin onside. Dia onside. Saya rasa yes, Partiban yang membenarkan dia masih berada kedudukan onside. Okey. Corbin yang offside rasanya. Sebab dia berada di depan, betul-betul di depan Ifwat tadi. Putaran ke dalam untuk Amirul. Kalau ia bendera dinaikkan untuk Corbin, okey, yes, lebih setuju. Bergson onside. Ya, betul. Corbin Bergson sememangnya dalam kedudukan offside. Melakukan tandukan pada jarak jauh yang berjaya ditepis oleh Ifwat. Binong sepakan penjuru pertama perlawanan milik JDT. Dia nak kembali kepada save daripada tandukan Bergson. Ifwat dia perlu menampak bola tu dengan lebih baik. Dia terus saja ke Corbin Ong. Corbin Ong lebih bersedia, dan mungkin kalau tak ada whistle mungkin berbeza. Tapi ia perlu jauh daripada kawasan. Betul. Ifwat pernah mendapat cabaran lebih besar lagi dengan JDT ketika dia bermain di final Piala Malaysia. Dengan antaran pendek untuk Arif Aiman, berjaya memperdayakan Nazrin. Outside foot dari Arif Aiman. Terus ke tangkapan Ifwat. Tangkapan melekat. Tangkapan yang lebih yakin kali ini dari Ifwat Iqmal. Ya, di sini Arif percaya dengan kelajuannya, dapat lepaskan diri, tetapi di satu sudut yang agak sukar untuk dia sama ada menjaringkan gol ataupun cari rakan. Dalam Liga, Arif Aiman dah lama tak skor, tapi dia baru mengajarkan gol dalam perlawanan Piala Malaysia. Ifedayo tolakkan semula Partiban. Ada hadangan yang dapat dilakukan oleh Matt Davis. Serangan balas dari Kedah Darul Aman, Stadium Darul Aman, dengan kedengaran sorakan kepada pemain-pemain hijau kuning ketika ini, dan juga meraihkan sepakan penjuru pertama tuan rumah. Debaran dari seorang coach, seorang jurulatih. Hidalgo akan mengambil sepakan penjuru ini. Nun di seberang sana. Boyan Seger naik ke atas. Akmal Zahir juga dalam box ketika ini. Tuantaran. Shihan menumbuk bola keluar. Ada rembuhan ke atas Azrin Afiq. Satu rembuhan yang saya rasa fair dilakukan oleh Shihan Azmi. Tetapi dalam kedudukan Ifedayo tadi berlega-lega di hadapan pintu gol ni. Dan perlu lebih baik daripada Ifedayo. Mungkinan aktiviti yang berada di hadapannya, yang berlaku di hadapannya, di mana dia tak dapat timing tandukan tersebut yang baik. Tapi Shihan kemudian tumbuhkan keluar. 4 gol saja yang membolosi pintu gol JDT setakat ini dalam persaingan Liga. Sekali lagi dari Hidalgo dikeluarkan di situ oleh Bergson. Tolak-menolak berlaku. Akrobatik dari Corbin Ong. Rebatan yang menguji Shihan Azmi dari Moses Atede. Dia merembat kencang, hampir terkoyak jaring Stadium Bandaraya. Tapi kali ini rebatannya dapat dibaca oleh Shihan Azmi. Terus JDT melangkahkan serangan balas. Lambungan yang tinggi dilakukan oleh Bergson mencari siapa-siapa saja. Herberty Fernandes yang berduru tadi.
lagi. Ini dia. Ya, baik daripada Kedah, terutama untuk Moses. Dia bersedia di luar kawasan penalti setelah disentuh. Dalam pada itu Ifwan terpaksa menyelamatkan pintu gol. Fuad Muniz tadi yang melakukan percubaan yang berjaya diselamatkan. So dalam game ini kita ada dua orang pakar percubaan jarak jauh, Moses Atene dan juga Fuad Muniz. Hong Wan juga salah seorang pemain yang mampu meledak daripada jarak jauh seperti di final Piala AFF yang lalu. Adi. Ya, satu perlawanan yang penuh dengan percubaan ketika ini. Yang pertama daripada Moses, dia adalah baik. Yang ini adalah daripada Arif Aiman di sebelah kanan, dan Hong Wan yang kurang masa dan ruang untuk mendapatkan satu percubaan yang lebih baik. Tapi kembali kepada Moses, mereka perlu berani. Inilah tindakan berani daripada Kedah. Mereka perlu berani untuk bertahan, perlu berani untuk menyerang. Kesilapan dilakukan oleh Matt Davis. Partiban mencari rakan tolakan yang agak lemah. Dalam kedudukan Feroz sudah pun bersedia. Moses Atene, Amirul. Kali ini tolakan hantaran yang sedikit sukar untuk Ifedayo. Clearance liar dari Feroz. Seimbang, rancak, mendebarkan. 3 perkataan yang boleh saya rungkaikan untuk tempoh 12 minit yang pertama game di Darul Aman ketika ini. Kunimoto offside. Kali yang kedua perlawanan ini untuk JDT. Terupas yang baik, menarik daripada bawah. Tetapi Arif Aiman sedikit di hadapan Azri Nafik. Ya, larian sedikit awal daripada hantaran Kunimoto, di mana inilah sebentar tadi Kedah. Inilah yang mereka perlu lakukan, terutama pemain di tempat sendiri perlu berani dan percaya dengan permainan mereka, percaya dengan apa yang dirancang oleh Nafuzi Zain. Atene sekali lagi menguasai bahagian tengah ketika ini. Bantuan diberikan oleh Azri Nafik. Akmal, Hidalgo. Tidak ada gerakan daripada pemain-pemain Kedah di barisan tengah dan juga hadapan terutamanya. Partiban membuat cross untuk Ifedayo. Satu turning yang berjaya dihalang oleh Feroz Barudin. Blocking yang cukup penting dilakukan oleh pertahanan muda negara itu. Pada saya ini adalah game yang cukup mendebarkan bagi JDT sepanjang musim. Kerana Kedah jelas sekali memberikan tekanan. Sekaligus juga akan kita lihat keupayaan JDT dan juga pemain-pemain mereka ini untuk mengimbangi keadaan. Ya, bagi saya yang pertama adalah yang perlawanan yang mendebarkan adalah ketika mereka bermain di Sabah. Jafri Firdaus Chu dengan gol pertama, tetapi selepas itu pantas JDT mempunyai reaksi. Di sini peluang yang paling besar datang kepada Kedah, di mana beberapa kedudukan yang begitu positif, tetapi masih belum benar-benar menguji Syihan. So far kita ada 3 kedudukan offside, ketiga-tiganya untuk pemain-pemain JDT. Satu hantaran jauh yang dilakukan oleh Johnny Ahmad. Dan kali ini tepat. Moses Atene, tidak tolakan itu. Amirul Hisham di depannya. Feroz. Amirul Hisham dengan tekanan awal untuk tidak membenarkan bola ini dihantar ke bahagian tengah untuk dikuasai oleh sama ada Kunimoto ataupun Hong Wan.
tindakan dari Kevin Ong ke seberang sana. Matt Davis, Nunis, Arif Aiman cuba untuk mengatasi 3 pemain, tak lepas bantuan daripada Boyan Siga. On dada juga daripada belakang, cuma kali ini hilang bola. Kedudukan yang baik kepada Bunsen, tetapi what a tackle dari Akmal. Tackle yang penting dapat dihasilkan oleh pemain-pemain pertahanan. Tak kira di mana anda sedang menyaksikan perlawanan ini, katanya sambil repair motor pun sambil lihat juga game ini, sebab nak tahu apakah outcome, apakah keputusannya dalam pertarungan yang sebegini penting kepada kedua-dua tim. Kesilapan daripada Amirul, rempuhan dari belakang dilakukan oleh Akmal. Ya, sentuhan yang pertama ke atas Bergson, kemudian baru memenangi bola. Itulah yang pengada telah lihat. Awan, akhirnya nama beliau tersenarai dalam skuad kebangsaan yang akan berdepan dengan China dan juga Syria. Tackle yang lambat dari Feroz Baharudin. So, apa keputusan pengadil? Kad kuning yang pertama perlawanan selepas 16 minit untuk Feroz Baharudin. Saya rasa dia terpaksa melakukan tindakan itu kerana dia sudah pun diatasi oleh Hidalgo. Ni. Ya, betul. Memang tindakan bijak daripada Hidalgo untuk mengatasi Feroz, dan Feroz tak ada pilihan lain. Dia perlu menghentikan larian tersebut. Saya rasa kerana dia sedar dia berada dalam di luar kawasannya. Kad kuning pertama perlawanan selepas 17 minit bermain. Hidalgo, tangkapan kemas Syihan. Paling busy malam ini dia setakat ini. Ya, dalam kesemua perlawanan kita boleh lihat hanya 4 sahaja dibolosi olehnya, tetapi mungkin ini tugas yang paling banyak dia perlu lakukan, terutama dalam kurang daripada 20 minit yang pertama. Tapi good practice untuk dia, latihan yang baik. Dia baru tahu. Paling menarik untuk dia. Bunsen datang dari belakang, tindakan susulan rebatan dengan cabaran yang diberikan oleh Boyan Siga dan juga Wan Amirul Afiq. Cuba untuk mendapatkan sepakan penjuru, tidak dilayan oleh pengadil. Ya, dia sudah terlalu ramai pemain di hadapannya, sukar untuk mencari gerakan berhenti, di mana satu pilihan saja yang dia mempunyai, mungkin di belakangnya itu Takahiro, tetapi dia mempunyai mata untuk gol. Kunimoto ketika ini belum lagi tampil dengan karakter dan juga watak sebenar beliau. Beberapa kali dia paling mudah, dia struggle setakat ini untuk 20 minit yang pertama berbanding dengan saingan di Piala Malaysia tempoh hari. Bagi peluang kepada dia. Kedah lebih banyak menguasai bola setakat ini. Hidalgo, Amirul Hisham, tolakan untuk melepaskan Wan Amirul Afiq, tapi dapat dibaca kemas oleh Jody Ahmad. Fedayo lepas sedikit. Ini paling kurang selesa saya lihat pemain-pemain JDT pada musim ini.
Feroz Barudin, yellow card yang kedua bagi dirinya dalam saingan di Liga. So, kad kuning. Amaran mungkin saja. Azrin Afiq, pemain kedua yang kena kad kuning dalam perlawanan ini. Kekasaran yang dilakukan ke atas Bertie Fernandes. Menahan Fernandes daripada melakukan larian. 2 kad kuning so far. Feroz dapat kad kuning. Jangan lupa juga bahawa dia juga menjadikan gol ketika di SSI dalam peranan pusingan yang pertama. Sedikit kuat untuk Arif Aiman. Kad kuning yang pertama untuk Azrin Afiq pada musim ini. Free kick. Tidak digemari oleh penyokong-penyokong. Kunimoto. Feroz Barudin. Johnny Ahmad. Kali kedua dia membuat hantaran jauh, cuba untuk mendapatkan rakan, berjaya untuk ditanduk seketika oleh Kobinong. Hong Wan ke depan, satu dummy yang dilakukan, hadangan yang dilakukan di situ oleh Akmal. Tetapi bijak gerakan yang dilakukan oleh Herberty bersama-sama dengan Bergson. Pengadil yang berada betul-betul di posisi untuk memberikan free kick. Instruction yang dilakukan oleh Ahmad Zahir. Ya, baik di sini oleh kedua-dua pemain ini. Berhenti pertama dengan dummy kepada Bergson. Kemudian mereka tahu di manakah mereka hendak berlari. Bergson letak betul-betul di hadapan Berhenti, tetapi Akmal yang tidak menjangka kedudukan Berhenti ataupun larian Berhenti. Saya akan tetap mengatakan ini adalah teritori Juan Muniz, pakar daripada sepakan percuma, pakar jaringan daripada jarak-jarak jauh. Walaupun kita melihat kedudukan Bertie Fernandes di situ, ujian kepada Ikhwan Akmal. Empat pemain diarah untuk membuat benteng. Moses Atade cuba mengganggu Fernandes dan juga Juan Muniz. Kedua-duanya adalah pemain yang punya kekuatan kaki kiri. Alright, Fernandes nak mengambil peluang ini untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Peluang kepada JDT. Sepakan percuma di luar box. Dihalang oleh benteng. Ahmad Zahir dibenarkan masuk semula. Sepakan penjuru yang kedua kepada JDT. Ya, baik benteng kali ini. Muniz akan mengambil sepakan penjuru ini. Tolak-menolak telah berlaku. Arif Aiman, rebatannya dapat dihalang di tengah-tengah kelompok pemain yang berada di hadapan pintu gol tadi yang menghalang rebatan Arif Aiman. David Dayo tidak offside. Permainan diteruskan, tetapi dia bersorangan. Barulah datang Partiban daripada sebelah kirinya. Lambat. Semula kepada Manuel Ott. Semula kepada Partiban. Membuat cross yang baik. Dikeluarkan sekali lagi oleh Johnny Ahmad.
tindakan yang kurang disenangi oleh penyokong-penyokong Kedah. Ifedayo dah betul, tetapi dia tarik semula bola itu ke belakang. Dia seolah-olah tidak berani untuk berdepan dan juga bermain 1 lawan 1 dengan pemain pertahanan JDT. Ya, sepatutnya lebih berani. Ini kita telah mengatakan beberapa kali sebelum ini di awal permainan mereka perlu berani, dan itu satu momen di mana saya rasa mungkin dengan kelajuannya, dengan fizikal mungkin mempunyai kelebihan. Yep. Davis, Arif Aiman, semula ke sebelah tepi, Kunimoto, cross rendah sampai terlebih dahulu kepada Akmal Zahir. Setakat ini tak banyak yang dapat kita lihat larian-larian overlap dari Matt Davis ataupun dari Kobinong. Kunimoto backheel kepada Bergson, semula kepada Kunimoto. Rempuhan yang keras, bola 50-50, tapi kedua-duanya bangun semula. Hidalgo, Afiq. Ada tackle daripada Feroz Barudin. Sekali lagi menggagalkan Ifedayo oleh Segun. Kunimoto komit kesalahan yang kedua dalam perlawanan ini. Ya, satu gerakan yang baik daripada Kedah. Kemudian Takahiro Kunimoto melakukan kesalahan di mana memberikan possession semula kepada Kedah. Yep. Pada musim ini, jaringan-jaringan untuk JDT kebanyakannya terhasil pada antara minit 15 hingga minit 30. Setuju, 50-50 possession permainan ketika ini. Lakukan larian ke hadapan tadi, tackle mengeluarkan bola dari Feroz Barudin. Manuel Ott membuat cross, terkena kepada Feroz. Kunimoto, Gabarti Fernandes. Umpama final kepada Kedah untuk tempoh 30 minit yang pertama. Ya, dan apa yang saya lihat adalah berbeza daripada perlawanan sebelum ini. Pihak lawan JDT adalah malam ini Kedah apabila menyerang mereka beramai-ramai. Jadi JDT pun terpaksa beramai-ramai di bawah. Itu juga menyebabkan JDT tak boleh nak melakukan serangan balas yang pantas. Apabila sebelum ini mereka boleh membenarkan 3 ataupun 4 pemain berada di atas untuk menunggu serangan balas. Baik. Berarti Wan Muniz tolakkan ke depan. Arif Aiman mencari ruang untuk melepaskan dirinya. Matt Davis dalam box, dikeluarkan oleh Moses Atede, dipintas oleh Hong Wan. Pendek dari Hong Wan kepada Kunimoto. Bergson mencari ruang kepada dirinya, rembat, terkena kepada kaki Panamirul, sepakan penjuru. Dari sini sekali lagi kurang senang JDT untuk penetrate di bahagian tengah. Mereka tak ada ruang. Paling sibuk saya lihat Solari pada malam ini, memberikan arahan di tepi padang, kembali dengan pakaian gelapnya. Piala Malaysia dia pakaian cerah ni. Sepakan penjuru yang rendah dikeluarkan oleh Amirul Afiq. Kembali semula kepada Muniz. Terus dihantar dalam box. Matt Davis
Peluang kedua untuk Matt Davis. Jordi Amat dapat dihalang di situ oleh Ahmad Zahir. Amirul Isham. Ifedayo. Tak lepas Ifedayo untuk melakukan turning. So tak ada ruang yang banyak di bahagian tengah. Begitu kompak sekali. Diisi oleh pemain kedua-dua pasukan untuk menyerang di sebelah sayap. Di sebelah sayap pun kurang dihasilkan oleh kedua-dua pasukan juga. Muniz bahkan dia terus saja kepada Boyan Siga. Manual on. Amirul Isham. Atade. Azin Afiq. Untuk Moses Atade tak sampai ke kakinya. Lihatkan kepada kedudukan Bertie Fernandes. Dia memang tak akan berada di satu posisi. Ke seluruh padang dia bergerak. Kobinong lambat untuk menolak ke belakang. Hidalgo menjalankan tugasan defensifnya untuk ketika ini. Dan jika anda mahu mencabar JDT, anda perlu menyaingi intensiti mereka dan Kedas ketika ini sedang menyaingi intensiti tersebut. Lepas Arif Aiman, tapi dia asap oleh Moses Atede. Lepas lagi Arif Aiman dapat buat satu cross, tak sampai kepada Bergson. JDT mencari ruang, menggunakan Arif Aiman sekali lagi dengan satu lagi peluang. Percubaan untuk melakukan flying header dari Bergson di situ. Percubaan untuk memecahkan kebuntuan malam di Darul Aman dilakukan oleh pasukan pelawat yang menarik nafas lega. Bola ini keluar daripada kawasan permainan. Ya, baik hantaran daripada Arif Aiman. Kemungkinan apa yang Akmal Zahir lakukan kepada Bergson itulah yang tidak membenarkan dia menjaringkan gol. Mungkin ada sedikit body contact di mana mengganggu perjalanan Bergson ke arah bola. Dan itulah yang anda perlu lakukan. Perlawanan diteruskan walaupun ada kecederaan di tengah padang. Wah, tak offside. Peluang di sini untuk Kunimoto sudah pun dapat melihat kedudukan rakannya, tapi ada interception yang begitu penting dapat dilakukan. Boyan Siga mengatasi Juan Muniz. Mainolot berjaya untuk mendapatkan lontaran ke dalam. Walaupun tidak disenangi keputusan itu oleh Arif Aiman. Keputusan daripada AR kedua, saudara Farhan Aziz di seberang sana. Dua crosses yang cukup menarik dilakukan oleh Arif Aiman. Sumbangan beliau untuk tempoh 30 minit yang pertama. Cuba dikejar oleh Ifedayo. Lebih pantas adalah Feroz Baharudin, tetapi clearance-nya kurang baik. Keampuhan dan juga ketangkasan beliau di barisan pertahanan yang menyebabkan dia dipilih berbanding Shane Lowry ataupun Syahrul Saad ketika ini. Cantik gerakan daripada Hidalgo. Perlu digunakan kesempatan ini. Tandukan Lia dari Ifedayo.
Kutipan ataupun kutipan sepakan penjuru sama sekarang ini. 3 sama. Kedah dan juga JDT. Hidalgo dengan kaki kirinya untuk tendangan in swinger. Ifedayo free header. Ifedayo menjadikan gol pertama perlawanan. Kedah taruh lawan di depan. What a header. Di mana pemain-pemain pertahanan. Dan satu hantaran tepat dapat dilakukan oleh Hidalgo. Disudahkan baik oleh Ifedayo Olusegun. Tertewas Sian Azmi. Pertama kali untuk melihat JDT ketinggalan dalam peranan Liga kali kedua sore. Dan ada Ifedayo ambillah kad kuning. Tapi jaringan ini adalah lebih penting daripada kad kuning tersebut. Hantaran Hidalgo begitu sempurna. Saya rasa Matthew Davies yang mengikut gerakan Ifedayo, tetapi apabila Ifedayo melompat, dia sudah tahu di manakah kedudukan bola akan berada. Itulah dalam jaring. Dan satu gol yang begitu penting sekali kerana mereka kadang-kadang mendominasi permainan, bukan dari segi percubaan ataupun apa-apa, tapi mereka kreativiti mereka, dan memang berhak untuk mendapatkan jaringan di mana Ifedayo mengambil kesempatan ke atas kesilapan. Dia ditinggalkan, dia dibiarkan keseorangan di hadapan pintu gol. Satu hantaran yang seolah-olah macam satu balingan tepat ke kepalanya, dan dia menyudahkan hantaran daripada Hidalgo itu untuk gol berdaluan. Akhirnya ada jaringan. Selepas kita melihat saingan yang begitu sengit, kali ini dari Manuel Ott. Assist yang penting dari Hidalgo tadi. Amirul Hisham mencari ruang di sebelah tepi. Dihalang oleh Feroz Barudin. Satu lagi corner kick. Dia skor 2 gol lawan dengan Kelantan United. Gol pembukaan bagi dirinya musim ini lawan dengan PDRM. Dan saya rasa hari ini yang paling penting baginya. Sekali lagi satu hantaran dikeluarkan di situ oleh Buxton. Derolafik untuk Moses Atede. Cuba untuk mencari Hidalgo. Dihantar semula Hidalgo. Ruang yang kosong di hadapannya. Dia mempunyai banyak masa dan ruang ketika ini. Dengan hantaran ke hadapan pintu gol. Partido terlambat sikit. Terlambat dan terlajak sikit. Ya, arah lariannya terlalu ke dalam, di mana Hidalgo mahu dia berada di belakang. Tetapi sangat-sangat positif daripada Kedah. Inilah yang JDT tidak pernah menghadapi pada musim ini. Dan lihat di sini Hidalgo yang menjangkakan larian daripada Partiban mungkin lebih di belakang. Dan ketika mereka berada di belakang menentang Sabah, mereka berkedudukan dalam kawasan mereka kebanyakannya. Tetapi di sini malam ini JDT perlu menyerap tekanan. Mereka tidak pernah menyerap terlalu banyak tekanan pada musim ini. Baik. Offside yang keempat untuk JDT. Tepat sekali. Ketinggalan buat kali yang kedua. Tempoh hari ketika jaringan daripada Jeffrey Firdaus, Kunimoto mengalami kecederaan. Dan free kick sudah tentu adalah kepada Kedah.
Sikit pijakan di situ daripada Moses Atede ke atas Kunimoto. Game yang cukup berbeza yang dipamerkan hari ini, walaupun mereka dikecewakan oleh Perak dalam sangat Piala Malaysia. Menang tapi tak lepas. Budaya lawan dengan Pulau Pinang mengharapkan saat-saat terakhir untuk mereka membawa pulang 3 mata yang begitu penting. Arif Aiman, ada tolakan di situ. Kunimoto meminta bola, tapi mahu dikawal terus oleh Arif Aiman di sini. Diasap oleh 2 pemain dan akhirnya free kick untuk Kedah. Dah baik daripada pertahanan. Mereka sabar, mereka menunggu mana Arif nak berlari. Mereka mempunyai double up, mereka overload dan akhirnya mereka memenangi sepakan percuma. Kita lawan Sabah apabila JDT berada di belakang, mereka dibenarkan untuk memegang bola, melakukan percubaan. Satu tolakan yang cantik untuk Matthew Davis. Boyan Siga bersedia di situ. Yunis membuat hantaran dengan kaki kanan. Azrin tak jauh clearance-nya. Hong Wan. Tackle lambat, tapi advantage diberikan kepada JDT. Buxton cuba menang bola. Hong Wan ataupun Kunimoto diatasi Hidalgo. Akhirnya diberhentikan oleh pengadil. Free kick kepada pasukan Kedah. Adni, apakah anda rasa bahawa perancangan dalam tempoh terdekat selepas lawan Penang membuahkan hasil untuk Kedah setakat ini, sementara JDT seolah-olah macam tak dapat nak bermain biasa ekoran daripada tekanan yang diberikan oleh pihak lawan yang jarang-jarang mereka temui dalam saingan musim ini? Ya, 100%. Memang tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Kedah sangat-sangat tepat. Intensity itulah yang saya katakan, mereka menyaingi intensity JDT, dan ini perlu dilakukan sepanjang perlawanan. Mereka tidak boleh tertutup seketika. Mereka perlu sentiasa mengikut intensity JDT, dan inilah salah satu sebab mengapa JDT tak dapat bermain seperti biasa. Tempo mereka lari, mereka tidak mempunyai banyak ruang di bahagian tengah. Pintu gol JDT sebelum ini divolusi oleh Kelantan, Terengganu, KLCT dan juga Sabah dalam perlawanan Liga. Satu gol dalam saingan Piala Malaysia lawan dengan Kelantan di Bogor. Offside kali yang pertama Ifedayo oleh Sekun di situ. Pemain yang menggantikan William Lira. Ada yang skeptikal sama ada pilihan tepat daripada pengurusan Kedah untuk membawa pemain yang hilang daripada radar yang agak lama bermain semula dalam saingan di Malaysia ini. Tetapi dia ada pengalaman juga bersama-sama dengan Selangor dan juga Melaka seketika. Jody Ahmad. Rasa Solari tidak sabar untuk menantikan whistle penamat separuh masa pertama supaya dia boleh dapat regroup dengan pemain-pemainnya dan juga membentuk semula strategi baru. Sementara Kedah pula berharap bahawa whistle penamat itu adalah untuk habiskan game secara keseluruhan. Satu lagi free kick luar box. Boyan Siga menjatuhkan Buxton. Ini yang saya tak suka pertahanan lakukan. Buxton mempunyai belakangnya ke arah gol dan dia tackle daripada belakang. Tak perlu, hanya perlu berada dekat dengan Buxton, paksa dia ke belakang balik dan job done. Shield saja.
kalau boleh tanpa ada kekasaran dilakukan. Itu yang dimasukkan oleh Adli. So sekarang ini dengan free kick yang kedua kali ini Muniz. Dia mahu mengambil peluang dan juga kesempatan ini. Tambahan 2 minit yang diberikan oleh pengadil. Pengesahan dibuat oleh saudara Faizuddin Ismail sebentar tadi. Peluang menerusi bola mati yang dimiliki oleh JDT. Juan Muniz berdepan dengan 2 rakannya dan juga 4 pemain dari Kedah. Terkena kepada Benting, terkena kepada Ifedayo. Permainan dihentikan. Kecederaan di bahagian kepala perlu diberikan rawatan. 2 peluang menerusi sepakan percuma yang tak dapat dimanfaatkan oleh JDT ketika ini, Adli. Ya, pertama daripada Bertie, kedua yang kita baru saja lihat. Dan satu tindakan berani daripada Ifedayo, sama ada dia boleh elak ataupun tidak, tetapi terus ke bahagian belakang kepalanya, di situlah yang menyebabkan dia betul-betul sakit. Kendali dari Argentina yang cukup tenang. Dia tak banyak membawa karakter-karakter yang kurang disenangi oleh rakan-rakan sejawatnya. Apa juga keputusan, apa yang berlaku semuanya dia terima dengan cukup profesional. Begitu juga dengan apa yang dia sampaikan sebelum dan juga selepas perlawanan. So bola dilepaskan semula kepada JDT untuk mencari dan juga menggunakan saat-saat terakhir ini menyamakan kedudukan. Hong Wan, Juan Muniz, Kunimoto, Patson dibantu oleh Matt Davis, dilambungkan semula ke dalam box, dikeluarkan oleh On. Clearance yang dilakukan oleh Boyan Siga. Peluang terakhir, satu terupas untuk Patson, diselamatkan oleh Ifwan. What a save. Saat-saat akhir begini dari Ifwan Akmal. Dan kekasaran dilakukan oleh Juan Muniz. Mereka tidak boleh membenarkan JDT menguasai permainan, membuat hantaran demi hantaran. Dan saya rasa daripada first half, JDT masih belum betul-betul settle down. So itulah sesuatu yang Kedah perlu mempunyai momentum. On mencari ruang di bahagian tengah, tapi dilambat sehingga diasak dengan keras oleh Hong Wan. Hidalgo. Ujian harus diberikan kepada Amirul Hisham di separuh masa yang pertama tadi, sebab dia jelas sekali tenang permainannya, tak begitu agresif, tetapi dia kerap menang bola. Ya, itu sesuatu yang Hong Wan banyak lakukan, membaca permainan dan melakukan banyak interception. Rakan dari Amirul Hisham, Muniz, Lowry. Muniz dapat melihat kedudukan Arif Aiman. First touch yang baik, dibawa ke tengah. Hong Wan, Davis, untuk Kobinong di seberang sana dari Juan Muniz. Saya cukup yakin bahawa Juan Muniz akan menjadi midfield general kepada JDT di separuh masa kedua ini. Sementara Ott, Atade dan juga Amirul Hisham bergabung untuk mengimbangi kekuatan lawan.
free kick berjaya diperolehi. Enric Dos Santos yang baru masuk. Dia kena tenang, dia kena main saja mengikut situasi perlawanan. Ya, pada mulanya saya rasa seperti dia telah memenangi bola. Lihat lagi sekali, Enric telah memenangi bola. Betul. Kali yang ke-6 dia masuk sebagai pemain gantian dalam persaingan Liga Super ini. Tekanan yang diberikan oleh Amirul Hisham. Meninggalkan Fidayo keseorangan sebenarnya sebagai striker tunggal. Bantuan yang diberikan daripada bahagian bawah. Jaringan gol bukan daripada hasil permainan terbuka, tetapi daripada servis sepakan penjuru. Roxon. Terlalu soft untuk memberikan sepakan percuma ini kepada Roxon dan juga JDT. Pelanggaran yang berlaku antara Amirul Hisham dengan Roxon. Moses Atane. Tolakan positif, tolakan ke depan untuk Manuel On. Hidalgo berdepan dengan Shane Lowry. Semula kepada Manuel On. Peluang. Kedah Darul Aman mendatangi JDT 2-0. Berpunca daripada gerakan Manuel On. Dia yang menyudahkannya di hadapan pintu gol. Shihar tertewas buat kali yang kedua dalam satu game. Solari sedikit sugol. Agak mudah. Barisan pertahanan dipolosi. Manuel On dengan satu gerakan yang menarik. Ya, di sini Manuel On bertukar hantaran bersama dengan Hidalgo. Kemudian Hidalgo dengan killer pass untuk Manuel On, di mana Manuel On pemain yang paling tenang dalam stadium ketiga ini. Dia sudah tahu apa dia nak lakukan. Dia menunggu gerakan Shihan dan melepaskan satu lorongan. Letakkan Kedah 2-0 di hadapan. Jika anda berada di rumah sedang melihat di Kedah, keluar daripada rumah pergi ke stadium, beri sorakan kepada Kedah di Stadium Darul Aman. Menjadi pemain ke-12 untuk pasukan Kedah. Hanya gol yang keduanya pada musim ini dalam saingan Liga. Unbelievable. Itu yang boleh diungkapkan setakat ini. Dengan jaringan pada minit ke-36 dan minit yang ke-50. Perjalanan yang jauh untuk JDT dan juga penyokong-penyokong mereka. Rentasi Plus Highway. Mereka hasilkan mencuba. Percubaan dari Boxen yang digagalkan oleh Akmal Zahir. Ya, tetapi kita tidak boleh lupa semalam Kelantan berada 2-0 di hadapan Selangor dan kemudian Selangor dengan 11 jaringan. Alright. Wang Muniz untuk sepakan penjuru yang kelima bagi JDT. Hantaran near post yang dikeluarkan oleh Wan Amirul Afiq. Jaringan tunggal dari Ott sebelum ini adalah ketika lawan dengan Kelantan. Satu hantaran ke Fabos. Kobino merapatkan kedudukan. Game on. Saudara-saudari sekalian, kita sedang menyaksikan antara perlawanan terbaik dalam saingan Liga Super setakat ini. Pendahulu Liga yang ketinggalan 2 gol merapatkan kedudukan pada minit ke-52. Inilah saingan Liga Super yang kita mahukan setiap minggu. Ya, kesilapan daripada barisan pertahanan di mana Corbin
hanya dibenarkan mempunyai selalu banyak masa dan ruang apabila Shane Lowry menanduk masuk. Dia tidak boleh keseorangan. Anda berada 2-0 di hadapan, berada dalam driver's seat dan ini berlaku. Ya, kredit kepada Corbin Ong, Shane Lowry, Muniz. Play on, kata pengadil. Keputusan bijak, tidak mahu mengganggu momentum perlawanan yang sudah dipertingkatkan. Arif Aiman peluang diselamatkan, digagalkan oleh Fuad. Sekali lagi penjaga gol Kedah bertindak untuk menafikan penyerang JDT. Muniz, Buxton, Arif Aiman tidak. Dia simpan dulu. Matt Davis membantu, melambungkan ke tengah, terlalu kuat untuk Buxton. Hidalgo. Orang lakin cakap ni penonton-penonton berada di edge of the seat. Sebab mereka pasti akan berada dalam kedudukan yang begitu teruja, berdebar untuk menantikan kesudahan. Perlawanan dia masih lagi panjang, tetapi what a pass untuk Arif Aiman. What a save dari Ifwan Akmal. Ya, Ifwan sekali lagi dapat menyelamatkan pertahanan Kedah yang sangat tinggi. Itulah salah satu sebab Arif dengan kelajuan kepantasannya boleh melakukan larian, hanya perlu menerima. Hendrik Dos Santos tak sedar dari belakang ada dua pemain yang mengejarnya. Dan ini satu perasaan yang pemain-pemain JDT tidak pernah alami sepanjang musim. Ya, betul. Paling besar tempoh hari 1-0 saja. Kamil Akmal dibawa masuk untuk menggantikan Azin Afiq yang mungkin sedikit berdebar dan juga goyah dalam permainan dan juga first start-nya pada musim ini. Lawan pula tu dengan tim yang besar. Tetapi kita harus berikan jugalah pujian sebab di first half tadi dia bermain baik, menggagalkan Arif Aiman. Muniz tolakkan ke tengah tetapi terlambat sedikit Fernandes. Ya, baik daripada JDT. Pertama hantaran daripada Hendrik di mana Muniz tak selesa dengan cuba mencari kedudukan Bergson. Corbin Ong, back kiri negara yang begitu penting dalam setiap setup Kim Panggon. Buxton mendada untuk Fernandes. 2-2. Mungkin orang kata jangan dikejut harimau yang sedang tidur. 2 gol yang mengejutkan Harimau Selatan untuk bangkit dan mereka menyamakan kedudukan. Unselfish dari Buxton mendada untuk rakan senegaranya dan rempatan padu dilepaskan oleh Haverty Fernandes bagi menyamakan kedudukan. Bijak antara daripada Hendrik Dos Santos. Ya, terlalu mudah sekali lagi. 2 gol yang terlalu mudah. Mereka tak boleh membenarkan pemain-pemain JDT berada dalam kedudukan seperti ini. Jauh daripada mereka. Inilah menunjukkan kemasukan Hendrik adalah satu impact yang begitu besar kepada dua jaringan ini. Dan Hendrik kepada Bergson, Bergson kepada Haverty. Dan apabila Haverty berada dalam kedudukan tersebut kosong, tak ada pertahanan di hadapannya, mudah sangat. Tetapi saya lebih tertarik dengan tindakan daripada Buxton. No Diogo, no Faristari, no problemo. Sebab ada dua gandingan yang seperti biasa akan menjadi peledak gol yang keempat. On sudah pasti. Tidak mahu kejayaan sudah menjadikan gol tadi menjadi pemusnah kepada impiannya untuk membawa Kedah menjadi tim pertama mengecewakan JDT. Dan kini Nafuzi terpaksa balik kepada drawing board untuk memperbetulkan semula keadaan. Mana JDT bijak, pantas dalam
Tak sampai 5 minit, Adi, mereka dapat menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan 2-2. Ikhwat tertewas buat kali yang kedua, biarpun menyelamatkan 3 percubaan bahaya pihak lawan. Alangkah cantiknya kalau setiap minggu ada game yang berdebar seperti ini. Bukannya kita tidak mahu mencari ataupun menyaksikan gol-gol yang banyak, tetapi bayangkanlah anda turunkan tim senior menentang pemain-pemain remaja seperti yang berlaku dalam perlawanan semalam di Kota Baru. Ya, kalau 10 ataupun 11 gol itu biasalah. Bujur 10-11 gol saja. Ya, kalau banyak gol pun, kalau game fight, ya itu sesuatu yang kita mahu. Tapi kalau 10, 8, 10, 11 dah tak jadi pelbaran bola sepak, jadi pelbaran futsal namanya. Hendrik Dos Santos memberikan impact selepas dibawa masuk. Tindakan bijak pengadil awalnya memberikan advantage. Moses Atede merah, dia dipersalahkan. Yang ni dia dah okey, dia kejar rempuhan dari belakang. Nah, tapi apabila kita lihat Kedah 2-0 di hadapan, satu lagi antaran jauh untuk mencari Benson. Nis, Mati Fernandes, Davis terlajak sedikit. Hong Wan, Wan Muniz, dia gemar untuk melakukan antara-antara lolos seperti itu di celah-celah pemain. Ada jatuhan, play on kata pengadil. Free kick untuk Kedah. Wow, dalam keadaan seperti itu ada yang sudah berdebar menanti keputusan daripada Hasrul Amir. Ifedayo diasak dari belakang. Hidalgo membuka permainan sampai kepada Partiban, membuat cross terus kepada Syihad. Kedah kena gunakan Partiban lebih kerap, pemain yang ada pengalaman melakukan assist dalam final Piala Malaysia ketika bersama-sama dengan KL City dulu. So kita lihat dalam tempoh 5 minit jaringan daripada Kobin Ong dan juga Hebati Fernandes. Ifedayo, Partiban berdepan dengan Matt Davis, tapi Matt Davis lebih pantas, dan free kick kepada JDT. Sekali lagi agak soft untuk memberikan free kick itu kepada JDT. ya sedikit saja tolakan, tapi Matt Davis mengambil kesempatan. Saya rasa penyokong-penyokong, penonton-penonton di Darul Aman dan juga yang berada di luar sana menyaksikan perlawanan ini agak terhibur. Satu lagi cross yang baik. Partiban tidak menang bola, tetapi dia menolak Hebati Fernandes terlebih dahulu. Hantaran-hantaran seperti itu tak dapat dimanfaatkan, tak banyak digunakan oleh pemain-pemain Kedah, Adi. Ya benar, dan apa yang saya cuba ceritakan sebentar tadi, apabila Kedah berada 2-0 di hadapan saya, gol sepakan penjuru, ini boleh berlaku, tapi gol kedua itu tidak boleh berlaku. Mereka masih berada di hadapan, mereka perlu bertahan seperti apa yang mereka lakukan di separuh masa yang pertama, di mana mereka selalu compact. Kali itu tak compact sekali dan terus terbocor. Baik. Penyerang Bangkok United yang meledak 35 gol dalam 70 perlawanan cepat dibawa masuk oleh pengurusan JDT dengan keadaan Diogo Santo dapat meneruskan aksinya, dan kemudiannya kecederaan pula Fernando Forestieri. Kedah dari manual out dihalang oleh Matthew Davis untuk sepakan penjuru yang ke-6.
hasil daripada sepakan penjuru. Veto Andrak bantu setia dalam setup pasukan Kedah ini. Hidalgo daripada sebelah kanan, pintu gol Shihan Azmi dikeluarkan di situ oleh Forestieri. Forestieri pula sama tu Buxton, sorry. Tapi kemudiannya bola jatuh kepada Manuel Ott yang melakukan rempatan, mengharapkan sepakan penjuru diberikan kepada pasukannya. Ya, saya rasa ada save daripada Shihan. Ada sentuhan. Oh ya, penting save itu. Sudut ini lebih baik kita boleh lihat sama ada sentuhan ataupun tidak. Lihat sekejap. Ya, saya rasa ada sedikit sentuhan daripada Shihan yang juga mengarahkan bola keluar. Tidak dapat dikesan oleh saudara Asrul. Dia rindu akan Forestieri itu sampai tersebut namanya. Tapi clearance dari penyerang iaitu Bergson turun ke bawah membantu. Fernandes bukan satu gerakan untuk Bergson. Buat satu cross hadapan pintu gol. Apakah ada sentuhan? Tidak. Dia juga mengharapkan sepakan penjuru dan juga mengharapkan ada rakan-rakan yang lain di hadapan pintu gol tadi. Ya, sekali lagi gerakan yang baik, kombinasi Huberty Bergson, mana selepas dive yang dilakukan oleh Ifwan nampak seperti tak selesa. Saya rasa akibat daripada percubaan Arif Aiman. Ya. Inilah pemain yang dengan rekod pribadi yang cukup tinggi bersama-sama dengan JDT. 97 gol dalam semua competition sejak mewakili JDT ini. Ifedayo sorangan, Johnny Ahmad menduru pantas. Atade ke depan untuk Ott. Bolakan yang sukar. Mengharapkan bahu larian daripada Ifedayo. Tapi kita lihat pada kedudukan Shane Lowry dan juga Johnny Ahmad dah tutup ruang itu. Lowry jauh untuk mencari Arif Aiman. Kontrol yang baik. Lontaran ke dalam JDT. Ini pemain yang menggantikan Azin Afiq tadi. Kamil Akmal biasa bermain di bek kanan. Kalau posisi bek kiri ini dengan pasukan hijau kuning ini, saya masih lagi teringat akan kelibat Muhammad Ramli, Keita Kebal dan juga Azmir Yusof yang rajin membuat overlapping dalam pasukan Kedah ni. Ya, Azmir Yusof seorang pemain yang saya pernah beraksi bersama ATM dan juga hari ini FC. Hidalgo dalam pada itu dengan kelicikannya. Partiban. Dua pemain menunggu di seberang sana. Moses Atade tolakkan ke tengah. Peluang untuk Ott. Ifedayo terkena tiang. Wan Amirul Afiq dengan rembatan susulan yang dilakukan. Tiang menafikan Ifedayo untuk gol kedua pribadi dan juga gol pendahuluan bagi tuan rumah. Tandukan. Oh, what a save dari Shihan Azmi. Tandukan yang cemerlang juga dapat dilepaskan oleh Kapten Kedah, Manuel Ott. Bermakna drama dalam game ini belum berakhir. Tapi kerancakan perlawanan berterusan. Lontaran ke dalam Kedah. Rekod pertemuan yang pernah menyaksikan kedudukan 0-0
antara kedua pasukan ini dalam saingan Piala Malaysia tahun 2021. Ya, sini satu lagi percubaan daripada Ifadayo. Ya, dia perlu berfikir dengan pantas. Itulah yang dia lakukan. Sayang sekali terkena tiang. Nampak seperti Shihan pun telah tertewas. Ini peluang satu lagi. Peluang yang begitu besar. Tetapi satu peluang yang kita jangka dapat save daripada Shihan kerana ketinggian adalah sangat penting. Adalah sangat tepat untuk seorang penjaga gol dan juga tak terlalu kuat daripada Manuot. Offside di Fedayo. Kalau ada lihat kepada peluang-peluang dan juga percubaan di Fedayo malam ini, kalau on the run dia memang gagal. Arif Aiman tolakan ke tengah, selamatkan oleh Amirul Isham. Davis, Hong Wan, Dos Santos tak sampai semula, cuba bermain 1-2 dengan Bergson tadi. Dan tetap terus diberikan oleh Lowry. Antede pendek untuk Manolot. Ada asakan keras dilakukan oleh Hong Wan, tetapi dibenarkan sebentar tadi oleh pengadil saudara Hasrul Amir. Musim lalu dalam perlawanan Liga Super, JDT pulang dengan 3 mata berharga dengan 3 gol jaringan dari Bergson, Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazail. Yang menyaksikan juga Bergson dilayangkan kad merah. Sementara Ronald Nyahwanja menjadikan gol tunggal. Apa yang berlaku kat tengah. Syafiq Rahim akan dibawa masuk untuk menggantikan Hong Wan. Dia juga tidak mempunyai game yang cemerlang seperti biasa pada hari ini. Sedikit struggle, tapi dia berusaha juga untuk bermain, membantu Wan Muniz dan juga Kinamoto pada separuh masa yang pertama tadi. Dia ada 20 minit. Syafiq Rahim, Kamil Akmal, Shiga kena berhati-hati. Back pass dan juga antaran-antaran ke belakang seperti itu. Kena lihat juga keadaan. Hot. Aktiban mengejar bersama-sama dengan Matt Davis. Antaran ke dalam kepada Kedah. Kaki Matt Davis. Pemain Kedah jangan kalau boleh buang masa ni, sebab mereka ada peluang dalam game ini. Ketika memenangi kejuaraan tahun 2016 di bawah bimbingan Mario Gomez, JDT unbeaten, menang 18, seri 4 kali. Tapi untuk mendapatkan rekod bersih sepenuhnya, tahun inilah yang paling hampir untuk mereka. Dengan pelawanan-pelawanan yang akan datang nanti, seperti menentang Kuching, PDRM dan juga Pulau Pinang, adalah di tempat sendiri. Sementara Seri Pahang akan ditentang di tempat lawan, iaitu di Kuantan. Tidak offside. Silap. Sebab dia tunggu bola tu bounce. Ya, penting untuk menerimanya sebelum bola melantun. Idea adalah baik, tapi apabila ia melantun, ia akan lebih jauh ke depan.
diletakkan di tempat yang betul, iaitu di kawasan bulatan di sini. Ahmad Zahir dah memainkan peranan yang cukup besar untuk merantai pergerakan Bergson dan juga Herbert Fernandes. Arif Aiman. Ini gerakan yang pasti dimahukan. Arif Aiman. Jangan berikan peluang kepada dia seperti itu sebab dia akan meledak. 3 pemain yang berpeluang mencuri bola dari kakinya. Sebaliknya dia teruskan larian dan kemudiannya melepaskan rembatan rendah, menewaskan Ikhwan. JDT melalui selepas ketinggalan 2 kali. Karakter sang juara dipamerkan oleh mereka. Ya, kita boleh lihat dia hanya seorang saja, tak ada bantuan daripada sesiapa. Hanya bantuan adalah apabila dia menerima bola. Tetapi selepas itu segalanya Arif Aiman. Berapa pemain dia dapat menembusi garisan pertahanan Kedah? Terlalu banyak pemain. Seorang pun tak dapat menghentikannya. Tetapi balance beliau, kekuatan beliau di sini yang terakhir, ketenangan. Kesemua aspek anda mahukan untuk seorang penyerang, itulah yang dia tunjukkan. Gol yang ke-7 darinya dalam saingan Liga pada musim ini. Dan dia tidak akan berhenti di sini. Dia menjaringkan gol yang ke-5 dalam pertemuan terakhir kedua pasukan di SSI pada 9 April. Sebelum dilengkapkan oleh Leandro Velasquez. Mungkin ada yang mengatakan, mana Arif Aiman dalam game pada malam ini? Nah, sebentar tadi dia tampil, dia muncul, dan kali ini dia pegang bola untuk Dos Santos, Herbert Fernandes. JDT di depan. Untuk kedudukan ketika ini, standby orang Johor Bahru. Boleh main bunga api lagi. Kalau 3 mata dibawa pulang dari Darul Aman, mereka akan ditambahkan selaku juara buat kali yang ke-10 berturut-turut. Tapi tak tahulah kalau Hidalgo dan juga Ifedayo mempunyai idea yang berbeza. Sayang, tandukan itu tidak tepat. Amirul Hisham merembat. Diselamatkan oleh Shihan Azmi. Memang benar, comeback is real. Untuk setakat 75 minit yang kedua dan juga setakat ini, Ani. Ya, positif daripada Kedah, reaksi selepas dibolosi gol yang ketiga. Tetapi Amirul Hisham di sini, dia mendengar penyokong-penyokong sorak mahukan dia merembat dan dia merembat. Tetapi bagi saya, dia boleh lagi melorong kepada pemain yang lain. Kita melihat akan kelincahan tambah dengan ketangkasan. Satu tackle lewat yang dilakukan di situ oleh Kamil Akmal. Kad kuning yang ketiga perlawanan. Kali ini untuk Kamil Akmal. Mengasari Arif Aiman dengan satu terjahan yang agak keras. Dia Arif Aiman last score ketika lawan dengan KL City. JDT menang dengan 6-1. Kemudiannya ramai katakan dia tenggelam. Tetapi pemain ini cukup istimewa untuk JDT dan juga bola sepak negara. Sentiasa menjadi duri dalam daging, sentiasa meninggalkan igauan buruk kepada pihak lawan. So kita sedang melihat Syahmi Safari dipersiapkan untuk bermain dalam perlawanan ini oleh Esteban Sulari.
boleh pakai poin-poin daripada sahabat-sahabat yang memberitahu masalah stamina mungkin akan menjadi perbezaan di antara kedua-dua tim untuk tempoh 15 minit yang terakhir. Saya ni ya, memang tepat sekali kerana jika kita lihat statistik JDT di separuh masa yang kedua, terutama selepas minit ke-76, mereka telah menjaringkan 19 gol dalam 15-20 minit yang terakhir. So ya, memang kita boleh lihat, saya rasa di separuh masa yang kedua terang kita boleh lihat 3 jaringan daripada JDT. Saya telah mengatakan jika Kedah mahu mendapatkan apa-apa daripada perlawanan ini, terutama apabila mereka berada di hadapan, mereka perlu menyaingi intensiti JDT. Dan separuh masa yang kedua mereka tak dapat ikut rentak, mereka tak dapat menghentikan rentak, minta maaf, dan ya, tak dapat menyaingi intensiti pemain-pemain JDT. Kobenong, pemain yang mungkin mengubah suasana perlawanan ini, dibawa keluar oleh Esteban Solani dan Syami yang biasa main di sebelah kanan dibawa masuk. Alright, Jeraboev antara pemain yang akan dibawa masuk. Fayad Zulkifli juga. Double substitution dari Nafuzi Zain. Fayad menggantikan Partiban. Tukaran demi untuk menyelamatkan pasukannya. Tadi mungkin sudah kepenatan. Justru satu tenaga baru, semangat baru, jiwa baru dan juga keazaman baru. Itulah menyebabkan kita melihat Amir Bek Jeraboev dibawa masuk bermain di bahagian tengah bersama-sama dengan Manuel Ott dan juga Amirul Hisham. Bagi saya antara pemain paling menyerlah pada malam ini bagi Kedah adalah Moses Atade. Tenaga beliau di bahagian tengah, kepantasan, kebijaksanaan untuk bergerak. Dia mungkin penat pun sepanjang game ini. Juga mungkin kerana mereka perlu menukar import bersama import. Ya betul. Tak boleh nak keluarkan Ifedayo. Syafiq. Kita juga melihat kemasukan Endrick Dos Santos yang menggantikan Kunimoto. JDT bermain seperti biasa. Koben Ong sebelum ini skor lawan dengan Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Yang sudah pun dikeluarkan. Mungkin juga kepenatan. Jangan lupa juga bahawa JDT sedang membuat persiapan mental mereka untuk saingan ACL yang bakal bermula pada bulan depan. Itulah aspirasi yang mahu dibawa mereka dalam kejuaraan kali ini berdepan dengan wakil dari Korea, Jepun dan juga Thailand. Dos Santos membuka permainan di sebelah tepi. Dua menanti di tengah. Mati Fernandes, satu polakan ke belakang. Terlalu mudah untuk dia melakukan turning, mencari Buxton. Yang kita dengar ketika ini melakukan sorakan adalah penyokong-penyokong pasukan pelawat. Tetapi ini adalah antara game yang boleh kita kategorikan sebagai antara match of the season. Cantik, sedikit sentuhan yang dilakukan oleh Alberti tadi. Dapat dipatahkan oleh Boyan Siga. Tolakan dari Syafiq Rahim. Pengadil tidak mahu memberikan advantage. Quick free kick. Dia tak benarkan. Ya, dan juga bola masih bergerak. Ya, perlu betul-betul berhenti. Tapi
jika saya seorang penyokong berada di stadium ketika ini. 3-2, Kedah masih ada masa untuk mendapatkan 1 ataupun 2 gol. Soraklah untuk diorang. Jordi Amat, tak sampai antaranya, tak jauh. Efedayo peluang, tapi dipatahkan oleh Syafiq Rahim. Berarti Fernandes, Arif Aiman. JDT akan mengendurkan asakan daripada pihak lawan. Satu hantaran Syahmi yang tiba-tiba muncul di depan, meninggalkan untuk Buxton. Dijatuhkan di situ. Play on, kata pengadil. Diterima oleh penyokong-penyokong Kedah. Kecewa Buxton. 10 minit yang terakhir ini begitu crucial. Kita tahu akan rekod yang dimiliki oleh JDT akan dilebarkan. Sama ada bermain di gelanggang lawan ataupun di tempat sendiri. Kedah Darul Aman sebelum ini sudah tewas sekali di tangan KL City. Fayad tak sampai bola itu. Cross kepada siapa? Efedayo pun dia perlu berada di situ. Mana odd. Jauh ke belakang kita lihat Solari suruh pergi tekan. Karena Fuzi mahu menggunakan Jonathan Balatoli pada sasaran yang terakhir ini. Dia mengubah nasib. Tapi Efedayo selagi berada di dalam padang, agak kecewa melihat percubaannya yang terkena diam tadi. Boyan Siga. Amirul Isham cemerlang di separuh masa yang pertama. Begitu juga dengan Hidalgo. Jeraboy tak lepas untuk mengatasi Dos Santos. Free kick untuk Hendrik Dos Santos dan juga JDT. Sekaligus juga meredakan tekanan yang diberikan oleh pihak lawan. Ya, di sini senang dibaca oleh Hendrik gerakan Amir Beg dan bijak untuk memenangi sepakan bebas untuk, ya, seperti anda katakan, meredakan keadaan. Tapi perlu beri kredit kepada pemain-pemain JDT. Ya, ini menunjukkan kualiti mereka. Satu Showbotik. Tapi Buxton dia ada skill individu seperti itu. Why not pakai? Jangan simpan. Jordi Amat. Cantik tolakan itu. Arif Aiman yang tidak dikawal. Antar semula ke tengah. Tak sampai untuk Juan Muniz. Tetapi satu vision yang cukup tajam ditunjukkan oleh Jordi Amat tadi untuk melihat kedudukan Arif Aiman yang kosong. Tak ada siapa yang kawal dia. Challenge Cup adalah peluang terakhir untuk menjulang piala musim ini pada pasukan Kedah yang diundi berdepan dengan Kuching FC. Ifwat dengan clearance on. Amirul Isham dibiarkan gerakan itu oleh Juan Muniz. Fayad Zulkifli tidak berani untuk mengatasi Matt Davis. Dan akhirnya hantaran jauh semula ke belakang. Sedangkan sepatutnya ketika ini bola lebih banyak dihantar oleh pemain-pemain jersey kuning ini ke dalam kawasan penalti. Throw in untuk Hidalgo dan juga Kedah.
Lagi lontaran ke dalam di seberang sana. Fedayo, man all out, setting kepada Amirul. Fayad Zulkifli mencuba agak lemah. Apabila dia tahan bola tu, dia membuka peluang kepada Matt Davis untuk menutup ruang. 2 gol adalah jumlah terbanyak dilepaskan oleh Shihad sepanjang musim ini. Dalam satu perlawanan. Terima kasih ni. Tambah sikit lagi ayat tu. Kita melihat 5 gol yang berkualiti, 5 gol yang jelas menjadikan perlawanan Kedah dengan JDT ini antara perlawanan tumpuan. Afiq Fazail akan dibawa masuk. Akan menggantikan Juan Muiz. Juga nampak keletihan daripada penghujung saingan ini dari pemain kelahiran Gihon. Bermula di situ dalam tim remaja Sporting Gihon. Maka hantaran-hantaran dan juga percobaan jarak jauh. Afiq Fazail akan menguatkan barisan tengah. Selamat ala Jordan Pickford. Untuk mencuri sedikit masa ketika ini. So perjalanan di antara kedua pasukan akan berterusan selepas ini, Yani. 4 minit masa yang dilanjutkan. JDT akan berdepan dengan Negeri Sembilan dalam saingan Piala Malaysia. Kedah meneruskan saingan dalam Liga Super berdepan dengan KL. Bergson, percubaan jarak jauh yang dilakukan hampir-hampir menewaskan. Ifwan meminta sepakan penjuru. Tak salah minta, walaupun rasanya tak kena pada Ifwan. Disentuh oleh Ifwan. Hidalgo cuba digagalkan oleh Syahmi. Sepakan penjuru. Tujuh yang dikumpulkan secara keseluruhannya oleh tuan rumah. Hidalgo dilambungkan ke tengah, dikeluarkan oleh Bergson. Semula kepada Hidalgo. Kecewa itu. Amir Bek. 3-3. Dalam kita menantikan apakah kesudahannya, Amir Bek Jerabes, pemain gantian, menyamakan kedudukan. So tertangguhlah percikan bunga api. Kerana permainan ini, tak tahulah apa yang akan berlaku pada the last 3 minit. Satu peluang yang terhidang di near post. Persoalannya, siapa yang sepatutnya membuat clearance dalam situasi ini? Nampak seperti satu hantaran yang teruk, tetapi berakhir ia adalah hantaran yang paling penting dalam perlawanan ini, di mana Amir Bek yang meneruskan lariannya walau apa bola datang pun dia berada di situ. Itulah yang paling penting. Dan dalam minit seperti ini, masa tambahan, dia berjaya untuk mendapatkan jaringan penyamaan, menewaskan Shihad. 5 gol yang dihasilkannya pada musim ini. Tetapi sebentar tadi adalah yang paling penting sekali dalam kariernya bersama-sama dengan skuad Sang Kenari. What a game malam ini. Terima kasih JDT dan juga Kedah. Game belum habis lagi.
Juraboev, hantaran ke depan untuk Ifidayo. Ott meminta bola, hantaran jauh, cuba mencari Fayyad Zulkifli. Fernandes tolakkan ke sebelah tepi. Matt Davis dengan sisa-sisa tenaga yang dia ada, tapi dapat dihalang oleh Boyan Siga. Afiq, Syafiq tertangguh sedikit. Dos Santos dapat dihalang oleh Akmal. Hidalgo, bola ke sebelah tepi, diasak Afiq. Bahaya kedudukan ini. Pegadil menghentikan permainan untuk free kick kepada Kedah. Ya, permainan yang sangat-sangat bijak daripada Hidalgo. Dia tidak mahu memaksa hantaran ke hadapan. Kemungkinan dia boleh datang balik semula, di mana kesemua pemain keletihan. Dia memegang bola dan berjaya untuk keluar daripada kawasan yang sempit, kemudian memenangi sepakan percuma. Baik, dikala penyokong-penyokong yang mungkin sudah meninggalkan stadium tunduk hampa dan juga kecewa, mungkin mereka patah balik apabila mendengar ada sorakan dan juga teriakan meraihkan jaringan penyamaan. So, ungkapan comeback Israel adalah satu ungkapan yang memang akan kita guna pakai untuk apa jua suasana juga keadaan. Eberti melakukan bola ke dalam box. Afiq Fazail, Dos Santos, Syafiq Rahim. Dos Santos mencari ruang di bahagian tengah, dikeluarkan sekaligus kedengaran whistle penamat ditiupkan oleh pengadil Hasrul Muhammad Amir. Sekali lagi, terima kasih pengadil kerana anda tidak mengganggu keranjang game pada malam ini. 6 gol terhasil, 6 bintang kepada para penonton, tetapi 10 bintang kepada kedua tim. What a game untuk sama-sama kita raikan. Walaupun JDT tidak dapat pulang untuk meraihkan kejayaan buat kali yang ke-10, tetapi karakter juara tetap ada pada mereka, terutamanya pemain ini yang mungkin kecewa. Arif Aiman yang menyangkakan jaringannya sudah membawa JDT muncul sebagai pemenang dan juga champion untuk musim 2023. What a game, what a game. Adi. Ya, what a game. Kesemuanya ya. Kalau ada markah tertinggi, inilah markah tertinggi. Saya tak kisah 8-0, 10-0, 11-2. Ini game yang paling baik. Ya, betul. Inilah saingan yang telah diberikan untuk betul-betul menguji keupayaan JDT. Shihan tertewas 3 kali dalam sejarahnya dan juga dalam satu game. Jody Ahmad juga sudah pasti kecewa. Banyak yang hendak kami berkatakan, tetapi apakan daya, sampai setakat sini sajalah untuk kami menemani anda. Tetapi saya harus katakan bahawa kalau anda berpeluang untuk saksikan lagi perlawanan ini, silakan. Enjoy the moment, enjoy the game. 6 gol yang terhasil. Kedah Darul Aman 3.